بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang telah mengarang kitab Riyadhus Salihin. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Thai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tamu-tamunya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang telah dikarang kitab ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Perbincangan kita masih lagi berkisar pada bab yang pertama, iaitu ikhlas, menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, perkataan dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. InsyaAllah pada malam ni kita akan masuk pada hadis yang ke-12 yang membicarakan sedemikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abbas radhiyallahu anhu wa an Abi Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fima yarwi an rabbih تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. Hadis yang ke-12 ini tuan-tuan daripada Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dalam sebuah hadis yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya yang maha suci lagi maha tinggi. Dia telah berfirman, sesungguhnya dia telah bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian dia menjelaskan hal tersebut. Barang siapa menginginkan suatu kebaikan lalu dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menulisnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Apabila dia menginginkannya kemudian melaksanakannya, maka Allah menulisnya sebagai 10 kali ganda kebaikan, sehingga 700 kali ganda, dan sehingga berkali-kali ganda yang banyak. Apabila dia menginginkan keburukan kemudian dia tidak melaksanakannya, maka Allah Ta'ala menuliskannya di sisinya Allah satu kebaikan. Apabila menginginkannya kemudian dia melaksanakannya, apabila menginginkannya keburukan kemudian dia melaksanakan keburukan tadi, maka Allah menulisnya satu keburukan sahaja. Muttafaqun alaih. Maksud muttafaqun alaih ini, hadis ini diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim. Matan yang sama, periwayatan yang sama. Tidak ada perbezaan dalam pentashihan hadis tersebut, baik sama ada Imam Bukhari maupun Imam Muslim, sehinggalah disebut Imam muttafaqun alaih. Muttafaq
ataupun ittifaq daripada kedua-dua imam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-12 ini diriwayatkan daripada Abu Abbas Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahawa Rasulullah meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian dia menjelaskan hal tersebut. Baginda bersemayam menyambung lagi kata-kata beliau, barang siapa yang menginginkan satu kebaikan, dia menginginkan satu kebaikan, lalu dia mengamalkan kebaikan tersebut. Dia menginginkan satu kebaikan, dia bercita-cita nak buat satu kebaikan, lalu dalam masa yang sama dia melaksanakan kebaikan yang diinginkan tadi ataupun yang dicita-citakan tadi, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menuliskan kepadanya ataupun ke atasnya sebagai 10 kali ganda kebaikan tersebut, sehingga 700 kali ganda, dan sehingga berkali-kali ganda yang banyaknya. Bila seseorang itu menginginkan satu kebaikan, dia bercita-cita dalam melaksanakan satu kebaikan. Contohnya, dia bercita-cita nak menziarahi mak dia. Dia bercita-cita nak menziarahi mak dia. Baik tak? Baik. Menziarahi ibu bapa ni baik. Jadi bila dia bercita-cita tadi saja, Allah SWT telah menuliskan satu kebaikan. Lalu dia melaksanakan kebaikan tadi. Lalu ketika itu Allah SWT memberikan 10 kali ganda kebaikan tadi sehingga 700. Sehingga 700 kali ganda, sehingga kan berganda-ganda. Bukan sekadar 700 kali ganda, bahkan berganda-ganda Allah Ta'ala berikan kepadanya tadi. Di atas dia melakukan 2 perkara kebaikan. Yang pertama, iaitu dia menginginkan kebaikan, menginginkan ataupun bercita-cita untuk melaksanakan satu kebaikan. Dan kemudian yang kedua pula, dia melaksanakan apa yang dicita-citakan dalam melaksanakan kebaikan tadi. Maka ketika itu Allah SWT akan tuliskan pahala kebaikan 10 sehingga 700 kebaikan yang diberikan, sehingga kan tak cukup 700, diganda-gandakan lagi kebaikan tersebut. Allah Ta'ala tuliskan ke atasnya. Itu satu, Nabi SAW sebut. Kemudian yang kedua, Nabi kata apa? Apabila seseorang itu menginginkan keburukan, dia bercita-cita untuk melaksanakan satu kejahatan ataupun satu kemaksiatan, maka ketika itu Allah SWT tidak menuliskan apa-apa pun ke atasnya, kecuali setelah dia melakukan kemaksiatan ataupun kejahatan tadi, barulah Allah SWT menuliskan satu keburukan ke atasnya. Bila dia bercita-cita nak melakukan satu kejahatan, lalu dia tidak melaksanakan, maka Allah SWT akan tuliskan ke atasnya satu kebaikan. Dia bercita-cita nak buat maksiat. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya seperti dia nak pergi berjalan ataupun pergi ke tempat-tempat yang lara. Contohnya apa? Contohnya dia nak pergi ke satu tempat yang tak sepatutnya dia pergi. Contohnya pergi kelab malam, ataupun pergi dangdut, ataupun kalau tak pun dia nak pergi Giant je. Kalau hari ni kita nampak pergi Giant tak ada masalah, tapi dalam keadaan dia nak buang-buang masa, tidak ada perkara yang faedah dia buat di situ, itu lara. Itu di antara perkara lara. Kenapa pergi Giant? Saya pergi Giant ni saja-saja suka-suka, ni benda lara. Jadi benda lara ni satu keburukan. Dia bercita-cita, tapi akhirnya bila ditanya kenapa tak pergi, malaslah nak pergi, dan dia meninggalkan kejahatan tadi, kemaksiatan tadi. Dia membatalkan hasrat ataupun cita-cita dia dalam melaksanakan perkara-perkara yang lara ataupun perkara maksiat ataupun keburukan. Maka ketika itu Allah SWT telah berikan kepadanya satu kebaikan. Tetapi apabila dia bercita-cita dan dia melaksanakan kejahatan ataupun perkara-perkara buruk tadi ataupun kemaksiatan tadi, maka ketika itu barulah Allah SWT berikan ke atasnya satu penulisan kejahatan ke atas dia ataupun keburukan. Satu penulisan keburukan ke atasnya. Ini tuan-tuan. Yang pertamanya hadis ini tuan-tuan diriwayatkan daripada Abdullah
Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sepupu Nabi SAW, Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ni tuan-tuan, mereka ni adalah sepupu Nabi SAW. Beliau meriwayatkan bahawa satu hari Nabi SAW menggambarkan bahawa Allah SWT ini dia menulis setiap kebaikan dan menulis setiap kejahatan kita tu. Jadi cara dia, bila di mana seseorang itu menginginkan kepada kebaikan, dia nak buat bercita-cita dalam melaksanakan satu kebaikan, dia menginginkan melakukan suatu kebaikan, maka ketika itu Allah SWT telah menuliskan kesempurnaan kebaikan tadi, sama ada baik padahal dia belum laksanakan. Pertama sekali tuan-tuan, maksud daripada ataupun mafhum daripada hadis ni, apabila seseorang itu menginginkan ataupun bercita-cita dia nak melaksanakan satu kebaikan, ni sekarang ni dia baru bercita-cita. Contohnya apa tadi tuan-tuan? Contohnya dia nak balik kampung. Saya rasa hujung minggu ni saya nak pergi ziarah mak lah, dia kata. Dia baru bercita-cita. Dia baru saja bercita-cita, maka ketika itu Allah SWT telah tuliskan kesempurnaan kebaikan ke atasnya, di atas dia niat nak melaksanakan kebaikan tersebut. Itu satu. Ni dia tuan-tuan. Baru dia niat. Itu sebabnya kita ni kena banyak niat untuk melaksanakan kebaikan. Walaupun mungkin kita tak mampu nak melaksanakan. Tapi jangan lupa tuan-tuan, dalam ketidakmampu kita melaksanakan tadi, kita dituntut supaya biarlah bercita-cita dalam keadaan digandingkan. Digandingkan dengan perkataan insya-Allah. Saya rasa hujung minggu ni, kalau PKP ni tak sambung lagi, saya niat nak balik lah. Saya ingat saya nak balik ziarah mak, ziarah ayah, ataupun setidak-tidaknya nak pergi ziarah kubur mak, kubur ayah, ataupun ziarah mak saudara, pak saudara, kalau ada tok-tok lagi. Ziarah satu benda yang sangat baik, sangat baik. Pak saudara, mak saudara, kita pergi ziarah. Jadi bila kita dah kita niat tadi, kita niat tu saja tadi, maka ketika itu Allah SWT telah tuliskan kesempurnaan kebaikan. Belum buat tuan-tuan, belum buat lagi, tapi Allah SWT telah tuliskan kesempurnaan kebaikan tadi. Macam dia dah buat dah. Macam dia dah buat dah. Itu sebabnya bila kita cadang saja nak buat tuan-tuan, gandingkan dengan insya-Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sebut, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Allah SWT sebut, ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Jangan kamu katakan sesuatu, jangan kamu katakan besok aku nak buat sesuatu, illa ayyasha Allah, kecuali kamu sebut insya-Allah. Insya-Allah penting tuan-tuan. Kalau kita nak melaksanakan suatu perkara ni, kita gandingkan dengan insya-Allah. Kenapa tuan-tuan? Pertama sekali, kita gandingkan perkataan insya-Allah ni bertujuan pertama sekali, kita nak menunjukkan bahawa kita beriktikad, meyakini bahawa setiap perbuatan kita itu, kita tak akan boleh buat kecuali dengan izin Allah. Kita yakin bahawa kita tak boleh buat satu perkara tadi kecuali dengan izin Allah, dengan iradah Allah, dengan qudrah Allah, dengan qada dan qadar Allah SWT. Itu yang pertama, perkara bersangkutan dengan iman, keyakinan, iktikad, akidah. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan, ulama sebut kenapa perlunya kita sebut insya-Allah. Kita sebut insya-Allah ni tuan-tuan kerana kita nak kembalikan perbuatan kita tadi ataupun perihal cita-cita kita tadi, perancangan kita tadi, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita harap Allah Subhanahu wa taala redha perbuatan kita. Kita harapkan Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala berkati, Allah Ta'ala rahmati, Allah Ta'ala tunaikan, Allah Ta'ala laksanakan apa yang kita cita-citakan tadi. Itu sebabnya penting. Pertamanya niat nak melakukan benda baik itu dah penting dah. Ini sangat penting. Kemudian gandingkan pula dengan perkataan insya-Allah, iaitu jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila bercita-cita saja tuan-tuan, Nabi kata apa? Bila bercita-cita saja belum buat. Bercita-cita saja belum buat lagi, Allah SWT telah tuliskan kesempurnaan kebaikan di atas cita-citanya tadi. Katakanlah kebaikan ataupun cita-cita dia dalam melaksanakan kebaikan tadi tuan-tuan, mungkin 1000 kebaikan. Jadi Allah Ta'ala dah tulis 1000 kebaikan.
Apatah lagi yang kedua, Nabi SAW sebut bahawa bila tika mana dia melaksanakan pula. Sampai di hujung minggu, betul tuan-tuan, hari Khamis ni kerajaan pun mengisytiharkan bahawa tidak ada lagi PKP, mungkin ada PKPB, kemudian kita dibenarkan merentas negeri. Jadi kita pun terus hari Jumaat malam kita pun mulalah bergerak tuan-tuan balik kampung. Atas dasar sebab cita-cita tadi nak menziarahi keluarga di kampung, mak ayah, keluarga, tok, nenek sebagainya, kita pun balik. Jadi tuan-tuan, bila kita laksanakan saja tuan-tuan, lalu ketika itu Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah SWT akan memberikan 10 kali ganda kebaikan. 10 kali ganda kebaikan yang dilakukan tadi, sehingga 700 kali ganda, bahkan berganda-ganda Nabi kata. Masya Allah, besarnya. Besarnya tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Sebenarnya tuan-tuan, hadis ni selain daripada Allah SWT nak gambarkan, Nabi SAW nak gambarkan kepada kita betapa besarnya tuntutan Allah SWT ke atas kita untuk bercita-cita dan melaksanakan perkara amalan soleh ni tuan-tuan. Di sini juga digambarkan juga betapa luas sangat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Cuba bayangkan tuan-tuan, niat saja dah dapat kesempurnaan kebaikan. Apatah lagi bila tika mana kita melaksanakan, lalu Allah SWT berikan, Nabi SAW sebut 10 kali ganda di atas kebaikan yang kita lakukan, dan sehinggakan 700 kali ganda, bahkan berganda-ganda, betapa luas sangat tuan-tuan Allah SWT, rahmat Allah SWT ke atas kita. Bahkan tuan-tuan, Nabi SAW sebut apa? Yang ketiga pula, Nabi kata apa? Apabila seseorang itu menginginkan melaksanakan sesuatu keburukan ataupun maksiat, ataupun perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kita ni tuan-tuan ada berbagai-bagai bentuk. Pertama sekali perkara maksiat, pertama sekali perkara larang, yang dilarang. Yang kedua tuan-tuan, perkara yang tidak dituntut. Pertama perkara yang dilarang. Allah Ta'ala kata jangan kita mendekati zina. Ini benda-benda yang dilarang. Jangan pergi buat perkara dalam mendekati zina ni banyak macam-macam. Sama ada daripada pandangan, tempat, kita tak boleh datang tempat tersebut, tempat yang boleh mengundang kepada zina, ataupun pergi melihat sesuatu benda yang boleh mengundang kepada diri kita terdedah kepada zina. Jadi semua ni tuan-tuan, tak semestinya zina ni hanya melihat saja, tak. Tapi menghadiri kepada suatu tempat yang boleh mendatangkan ataupun mengundang kepada perbuatan zina. Ni semuanya tuan-tuan, pencampuran, semua ni, itu larangan. Yang kedua tuan-tuan, termasuk lagi perkara yang tak boleh kita buat, iaitu perkara-perkara yang tidak ada larangan tetapi tidak mendatangkan faedah, kebaikan kepada diri kita. Contoh macam tadi saya kata, perkara yang tidak ada larangan tetapi dalam masa yang sama tidak ada tuntutan untuk kita laksanakan, bahkan dia tidak mendatangkan faedah, kebaikan dan kemungkinan mendatangkan perkara keburukan. Contohnya apa? Sesuatu perkara yang kita buat mendatangkan leka lalai kita daripada mengingati Allah SWT. Jangan lupa tuan-tuan, kita hidup atas muka bumi ni ada tujuan, ada matlamat Allah SWT jadikan kita. Dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mentaati Allah. Ini bukan dalam konsep, hanya dalam konsep ibadah semata-mata. Bahkan sampai tahap tuan-tuan, apa sekalipun disebut oleh Syekh Yusuf Qaradawi, baik sama ada daripada kita lahir sampailah kita mati, daripada kita celik biji mata bangun pagi sampailah kita tidur malam hari, konsep taat yang perlu kita berikan tadi tuan-tuan perlu dilaksanakan dengan kesempurnaan, bukan hanya keterikatan kepada ibadah semata-mata, tetapi membawa kehidupan supaya diselubungi dengan ibadah. Dan jangan kita perkecilkan tentang konsep ibadah tadi. Kerana kita kadang-kadang yang kita nampak ibadah ni berkisar kepada benda ataupun perkara yang yang hanya khusus kepada solat, puasa, zakat, haji. Itu dipanggil ibadah khususi. Dipanggil ibadah khususi.
Dan juga ibadah dia ada ibadah umumi. Ibadah umumi ni termasuk juga kita memberikan manfaat kepada orang lain. Contohnya tuan-tuan, ni zaman PKP. Kita dapati ada keluarga yang susah, memerlukan. Kita bersedekah. Kita tolong dia, kita bantu dia. Dalam kita memberi ni pula tuan-tuan ada pelbagai. Ada pemberian tadi atas wajib, ada pemberian atas sunat. Pemberian atas wajib yang disebut oleh para ulama zakat. Tetapi dalam konsep ataupun angle lain pula, pemberian atas wajib ini seperti orang minta pada kita di WhatsApp kita. Tuan-tuan, Assalamualaikum tuan, saya nak minta bantuan sikit. Keluarga saya dah terputus beras, dia kata. Barang dapur dah terputus. Jadi bila dia minta tadi tuan-tuan, di situ hukum wajib ke atas kita untuk melaksanakan ataupun memberi ataupun menunaikan permintaan dia. Pemberian tadi. Pemberian atas sunat pula bagaimana tuan-tuan? Pemberian atas sunat pula sesuatu benda yang tidak ada permintaan ataupun permohonan pengharapan. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya tabung. Kita pergi makan kat kedai. Ini biasa kedai lah. Kita pergi makan kat kedai. Jadi waktu bayar tu tuan-tuan ada tabung. Jadi tabung tadi nak isi boleh tak isi boleh, itu pulang pada kita. Jadi ketika itu meletakkan sesuatu dalam tabung tadi ataupun bersedekah kepada tabung tadi tuan-tuan, hukumnya sunat. Jadi hidup kita ni tuan-tuan berkisar sentiasa tadi. Ya Allah Ta'ala perintahkan supaya kita melakukan amalan soleh, kebaikan. Bukan hanya berkisar ataupun berkisar dalam lingkungan ibadah semata-mata, tetapi konsep ibadah itu menyeluruh. Kita kena seluruhkan. Jadi ketika itu tuan-tuan, pastikan bahawa kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam masa yang sama, perkara-perkara yang mungkin tidak termasuk larangan tetapi tidak ada tuntutan, dan dia mendatangkan kosong ataupun mendatangkan keburukan ataupun mendatangkan tidak mendatangkan manfaat kepada diri kita. Ini perlu. Jadi contoh itulah, pergi Kejayaan tak ada tuntutan. Kenapa pergi Kejayaan sajalah, saya boring duduk rumah. Dia kata dia pun pergi Jaya, main lepak-lepak, buang masa, konon-kononnya tenangkan hati. Padahal dia pergi ke sana tidak mendatangkan sebarang manfaat sekalipun. Bahkan dia lupa leka daripada Allah SWT. Maka itu termasuk larangan. Jangan kata pergi Kejayaan, bahkan kita dekat rumah sendiri. Sekarang ni duduk rumah tuan-tuan, duduk rumah. Nak keluar rumah tak boleh. Jadi bila kata nak keluar rumah tak boleh tuan-tuan, kita banyak menghabiskan masa di rumah. Jadi dalam menghabiskan masa 24 jam di rumah tu pun tuan-tuan, kita kena lihat supaya setiap saat detik yang kita lalui tadi betul-betul mendatangkan manfaat bagi diri kita dan juga mendatangkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dengan apa? Dengan kita banyak melakukan perkara-perkara yang baik, yang bermanfaat. Boleh baca Quran, baca Quran. Tak boleh baca Quran, berzikir, berwirid. Buka YouTube, dengar ceramah-ceramah, dengar benda-benda yang baik, tengok benda-benda yang baik, benda-benda yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Boleh baca Facebook tak? Boleh baca Facebook, tetapi baca Quran lebih banyak masanya daripada baca Facebook. Sebab Facebook ni manfaat dia tak jauh besar, kecuali ada video-video yang mendatangkan ataupun memberikan tazkirah, mengingatkan kita dengan Allah. Itu ahlan wa sahlan. Jadi ini yang perlu kita rutinkan, rotatekan setiap masa dalam kehidupan kita. Sebab tentang masa ni sendiri tuan-tuan, Allah SWT berikan peringatan kepada kita. Wal as, dalam surah As. Ayat pendek, simple. Ayat pendek, simple tuan-tuan, tetapi memberikan peringatan yang sangat-sangat jelas kepada kita. Yang Allah Ta'ala sebut wal as, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu senantiasa berada dalam kerugian, rugi tuan-tuan. Bila kita imbal balik diri kita ni dengan masa tuan-tuan, banyak sangat kita buang masa begitu saja. Kita tidak menggunakan masa itu dengan baik. Masa yang dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa yang boleh mengundang keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Kita tak isi masa tadi dengan kesempurnaan yang betul-betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tu Allah Ta'ala kata, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini senantiasa berada dalam kerugian bila diimbal balik diri kita ni dengan masa yang kita lalui 24 jam, ataupun kalau dilihat pada usia mungkin 40 tahun kita hidup. Apa yang kita buat dengan masa 40 tahun yang Allah Ta'ala berikan pada kehidupan kita di atas muka bumi Allah SWT. Kalau usia kita 50 tahun, kalau usia kita 60 tahun, 60 tahun ni tuan-tuan, apa yang kita buat? Dan apa hasil yang kita dapat yang ada dalam diri kita? Sebab kita hidup atas dunia ni tuan-tuan, tujuan Allah Ta'ala sebut apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat ketaatan tadi tu, pengabdian tu ada tak dalam diri kita ni tuan-tuan? Sifat pengabdian kita pada Allah ni ada ke tak? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita duduk atas muka bumi Allah SWT tu, sifat pengabdian tu telah ada ataupun tidak? Pembinaan selama 40 tahun ataupun 60 tahun kita hidup tu, pembinaan yang kita lakukan tu ada ke tidak? Itu sebabnya tuan-tuan sangat-sangat rugi. Sangat-sangat rugi. Golongan yang leka lalai dah satu part. Satu bab tuan-tuan. Ini golongan yang taat sekalipun. Dia solat 20 tahun, dia solat 30 tahun, dia telah solat 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Solat dia tadi dapat tak membina diri dia tadi, mempunyai sifat ketaatan ataupun pengabdian, rasa pengabdian dalam diri dia kepada Allah Subhanahu Taala. Kalau ada, alhamdulillah. Rasa diri kedil, rasa diri berdosa, rasa diri itu kecil, tuan-tuan. Kalau tak ada, maka ketika itu perlu kita koreksi, muhasabah balik tuan-tuan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini adakah dapat melahirkan ataupun menjana, membentuk diri kita menjadi seorang hamba yang betul-betul dikehendaki oleh Allah SWT. Kalau masih lagi tuan-tuan, kita solat, kita puasa, zakat, haji, ibadah yang kita lakukan, baca Quran, zikir, wirid, tuan-tuan, masih lagi tidak dapat membentuk kepribadian kita sebagai seorang hamba, mengukuhkan keimanan kita, membaik pulih hubungan kita dengan Allah, maka ketika itu perlu kita koreksi ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan tadi, tuan-tuan. Ini tuan-tuan, itu sebabnya 24 jam tadi kena tengok betul-betul. Kena tengok betul-betul. Apabila seseorang itu menginginkan sesuatu perkara, Nabi kata yang ketiga tadi, seorang itu menginginkan melakukan sesuatu perkara yang tidak baik, perkara mungkar, perkara maksiat, dia nak buat satu benda yang tak baik. Dia inginkan tadi saja tuan-tuan, ketika itu Allah Ta'ala tak tuliskan apa-apa. Allah Ta'ala tak tulis apa-apa. Tapi bila dia tinggalkan saja, dia tinggalkan maksiat tadi. Bang, abang kata nak pergi keluar, dia kata, dengan kawan-kawan awak. Kan, nak keluar, padahal tak ada apa-apa pun, saja nak buang masa. Nak keluar saja, nak makan, nak ngeteh, kan. Benda tak ada apa-apa pun, tak ada benda yang manfaat. Jadi dia kata tak jadilah, malaslah, dia kata baik saya duduk rumah, saya tolong awak kemas dapur, kemas rumah, ni rumah pun tak tu, kan. Dia kata kesiankan awak, jaga anak-anak belajar online, jadi lebih baik saya habiskan masa. Jadi dia tinggalkan keburukan tadi, tuan-tuan. Dia tinggalkan keburukan dia tadi, Allah SWT akan berikan satu kebaikan pada diri dia. Tetapi bila dia laksanakan saja, jadi tak keluar. Jadi mesti jadi. Saya nak keluar ni, dia kata. Ni jangan kata benda yang dilarang, tuan-tuan, benda lara saja. Benda lara saja dia buat saja, tuan-tuan, maka ketika itu Nabi SAW kata apa? Allah SWT akan berikan satu kebaikan, satu kejahatan, dituliskan satu kejahatan atas dia laksanakan benda lara ataupun benda yang tak baik yang telah dicita-citakan tadi. Ni tuan-tuan. Dekat hadis ni tuan-tuan, secara puratanya tuan-tuan menggambarkan kepada kita betapa Allahu Akbar, luasnya rahmat Allah SWT ke atas kita. Allah SWT tu tuan-tuan, dia Tuhan kita. Dia jadikan kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dan tidak ada sedikit nilai pun, nilai tambah pada Allah SWT yang kembali kepada Allah atas ketaatan ataupun atas dia menjadikan kita. Tak ada apa-apa. Dia tidak mengambil apa-apa manfaat di atas dia melaksanakan ataupun menjadikan kita sebagai manusia di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Tetapi tidak putus-putus. Tidak putus-putus Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita. Diberikan Al-Quran sebagai buku manual, peringatan, larangan, datangkan Nabi dan Rasul. Kemudian didatangkan pula tuan-tuan ulama untuk meneruskan lidah Nabi, kerja-kerja Nabi tadi. Kemudian pula tuan-tuan didatangkan pula suasana keadaan sekeliling sebagai mesej peringatan kepada kita. Contohnya tuan-tuan seperti COVID. COVID ni tuan-tuan, banyak angle yang kita boleh lihat.
Jadi kalau kita lihat COVID ni hanya pada angle sakit ataupun wabak, musibah, hanya kita nampak tu saja. Tapi kalau kita lihat pada angle tuan-tuan dengan COVID ini, kita dapat perbaiki diri kita, kedudukan kita, tuan-tuan, hubungan kita dengan Allah, lebih-lebih keimanan kita, keyakinan kita, tuan-tuan, insya-Allah. Ini yang dikehendaki oleh Allah SWT. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut apa? Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah SWT mengajar kepada kita, bila datang saja satu-satu musibah, terjadi satu-satu musibah, salah satunya COVID ni, tuan-tuan. Musibah ni apa? Musibah ni ialah sesuatu perkara yang bercanggah dengan kemahuan kita. Bercanggah dengan kemahuan kita. Kita tak nak COVID ni, tuan-tuan. Kita tak nak apa yang kita lalui pada hari ni. Kita tak nak. Kita tak nak PKP, kita tak nak lockdown, kita tak nak. Kita tak nak sampaikan duduk berjalan, berjarak. Kita tak boleh nak salam, kita tak boleh nak peluk, kita tak boleh nak cium pipi, tuan-tuan, dengan sahabat-sahabat kita. Kita tak nak. Ini musibah besar. Apatah lagi sembahyang dalam keadaan jarak-jarak. Lepas sembahyang pula, tuan-tuan, tak boleh nak bersalaman, tak boleh nak tu. Nak pergi, ada sebahagian tempat pula, tuan-tuan, nak pergi masjid, tak boleh nak pergi surau, tak boleh, hanya terhad tertentu. Siapa nak? Tak ada orang nak. Bercanggah dengan kemahuan. Bila bercanggah dengan kemahuan, tuan-tuan, maka ini dipanggil satu musibah. Bila dipanggil satu musibah, Allah Ta'ala kata apa? Allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala suruh kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan hanya sekadar sebutan disebut oleh para ulama, bahkan kita kena balik pada Allah. Balik semula pada Allah. Ini salah satu mesej peringatan daripada Allah SWT kepada kita untuk kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Jadi kalau katalah, tuan-tuan, musibah ini tidak kita ambil angle untuk melihat dia menjadi asbab untuk kita kembali kepada Allah, tu yang akhirnya, tuan-tuan, musibah ni tak selesai. Allah Ta'ala berikan, sebut oleh para ulama, Allah SWT berikan satu-satu musibah kepada satu-satu tempat, ataupun satu-satu kaum, ataupun satu-satu masyarakat, ataupun baik secara individu, ataupun masyarakat keseluruhan, ataupun ramai orang. Tujuannya, tuan-tuan, yang paling besar, dia nak hamba-Nya balik semula kepada dia. Balik memperbaiki keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT. Jadi kalau katalah SOP ni panggil apa? Dia punya hadaf ataupun tujuan tadi tak sampai, itu akhirnya Allah Ta'ala beri, datangkan lagi musibah, tak selesai tadi, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dia tak tercapai. Bila kita balik semula, insya-Allah Allah Ta'ala angkat balik. Allah Ta'ala angkat balik. Kerana tujuannya nak hamba dia balik semula kepada Allah SWT. Itu sebabnya, tuan-tuan, kita kena kembali semula kepada Allah. Kenapa Allah Ta'ala tak sayang ke? Tak. Inilah tanda sayang Allah SWT kepada kita. Supaya kita balik mengingati, balik bermuhasabah, balik memperbaiki, tuan-tuan, kedudukan kita, amalan kita, tuan-tuan, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia, tuan-tuan. Kena perbaiki balik. Dekat situlah, tuan-tuan, datangnya rahmat Allah, menunjukkan betapa luas sangat rahmat Allah SWT ke atas kita. Jadi itulah, tuan-tuan, sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini, tuan-tuan. Hadis Nabi SAW yang memperingatkan kita tentang kebaikan, tuan-tuan. Bahawa Nabi kata, bila kita buat bercita-cita dalam melaksanakan satu kebaikan, maka Allah SWT telah berikan kesempurnaan ataupun dituliskan kesempurnaan kebaikan ke atasnya. Lalu bila ketika mana seorang itu bercita-cita dan dia melaksanakan, maka Allah SWT akan tuliskan 10 kali ganda kebaikan, sehingga 700 ganda kebaikan, bahkan berganda-ganda Allah Ta'ala tuliskan ke atasnya. Kemudian yang ketiga pula, bila ketika mana seorang itu menginginkan melakukan satu keburukan ataupun maksiat, maka Allah SWT tidak tuliskan apa-apa ke atasnya, kecuali setelah dia melaksanakan keburukan tadi, barulah Allah SWT tuliskan satu kejahatan ataupun keburukan ke atasnya. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu menunjukkan kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh maju dengan tasbih kafarah dosa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.